Okay. Alright, apa yang kamu akan lihat dalam chapter ni nanti adalah berkenaan dengan sinusoidal oscillator sahaja. Okay, kalau ikutkan oscillator ni kita bahagikan kepada dua jenis. Ada yang sinusoidal oscillator, ada yang non-sinusoidal oscillator. Jadi untuk chapter 2, okay, apa yang kita akan fokuskan cumalah sinusoidal oscillator sahaja. Okay, apa karakteristik dia dan apakah contoh-contoh lita-lita bagi sinusoidal oscillator. Right? Jadi sinusoidal oscillator pun bukan terhad kepada yang 5 ni saja. Kalau ikutkan yang tersenarai dekat sini adalah Hartley, Colpitts, phase shift RC, Crystal dan juga Armstrong, tapi tidak terhad kepada 5 ni sahaja. Cuma untuk kandungan content syllabus ini dia cuma bagi example 5 contoh lita oscillator ni sahaja. Alright, so ada lagi lah jenis-jenis lain tapi tak masuklah dalam syllabus. Alright, okay, so kita pergi kepada definition. Okay, what are actually oscillators? Okay, oscillator ni apa? Right? So oscillator ni adalah circuits that generate output signal. Okay, circuits that generate output signal with only the DC supply voltage as an input. Alright, sekarang ni kita ada satu lita, ya, kita ada satu lita known as an oscillator. Okay, known as an oscillator. Jadi the only input yang kita perlukan untuk hidupkan this particular circuit untuk function as oscillators adalah hanya DC supply voltage. Ya, adalah hanya DC supply voltage. Alright, so we don't need any external signal source. Okay, DC supply voltage fahamlah ya, kita punya supply untuk hidupkan lita. Tapi kita tak perlu provide input signal. Ya, kita tak perlu provide input signal to the circuit. Sebab signal daripada oscillator ni adalah self-generated. Ya, dia adalah self-generated. Jadi kat mana yang selalu guna, oscillator ni kat mana selalu guna? Dalam kita punya lab, okay, dalam kita punya lab function generator tu. Okay, function generator dalam lab itu yang paling mudah lah kalau kita nak tengok. Okay, function generator yang mana dia boleh generate sine wave, dia boleh generate square wave, dia boleh generate triangular wave atau sawtooth wave kan. Itu one of an example of an oscillator lah. Okay, sebab dia generate different type of output signal. Different type of output signal dengan nilai frekuensi yang tertentu, dengan nilai amplitude yang tertentu. Alright? Okay. So, terima dulu definition ini. Okay, sebab dia akan jadi agak confusing, ya, dia akan jadi agak confusing, not too hard but agak confusing. Okay, terima dulu definition dia adalah electronic circuits that can generate output signal with only DC supply voltage as an input. Alright, okay. Alright, so oscillator, okay, macam yang saya sebut tadi, oscillator dia akan generate output. Okay, so output dia boleh jadi sine wave, boleh jadi square wave, boleh jadi sawtooth. Jadi yang mana yang generate sine wave? Yang ini adalah sinusoidal type. Okay, sinusoidal oscillator. Yang mana yang generate other than sine wave? Yang ini dan ini. Itu adalah daripada non-sinusoidal oscillator. Okay, saya pakai short form oscillator, saya guna OSC ya. Alright. Okay, kat sini kita tengok dia hanya ada DC supply voltage tapi no input signal. Okay, maksudnya kita tak payah nak bagi input sine wave. Okay, kita tak payah bagi. Tak perlu bagi input sine wave, kita hanya bagi supply voltage je untuk hidupkan lita oscillator ni. Dia boleh hasilkan sama ada ini atau yang ini atau yang ini. Okay, itu konsep dia. No external input signal. Tak perlu bagi. Ya, tak perlu bagi untuk oscillator circuits. Alright. Okay. Okay. So, oscillator generally kita ada dua jenis. Ya, kita ada dua jenis atau dua kategori yang besar. Satu sinusoidal, satu lagi non-sinusoidal. Alright. Satu sinusoidal, satu lagi non-sinusoidal. Ataupun yang sinusoidal
juga dikenali sebagai feedback oscillator. Ya, yang sinusoidal oscillator ni is also known as feedback oscillator. Yang non-sinusoidal, okay, yang non-sinusoidal dikenali sebagai relaxation oscillator. Right? Non-sinusoidal relaxation oscillator, sinusoidal feedback oscillator. Right? So dua ini adalah terms lain lah yang digunakan untuk oscillator ini. Ya, other terms that is used as to define yang mana yang akan generate sinusoidal output, yang mana yang akan generate non-sinusoidal output. Okay? Right. Okay, so feedback oscillator is actually a sinusoidal oscillator. Jadi output dia adalah sine wave. Alright, jadi output dia adalah sine wave. Jadi operation of feedback oscillator ataupun sinusoidal oscillator is based on the principle of positive feedback. Okay, the principle of positive feedback. So feedback tu apa? Okay, feedback tu apa? Feedback itu adalah a definition where a portion of the output signal is fed back to the input. Alright? Kita ada satu sistem, okay, contohnya kita ada input. Alright, kita ada satu sistem. Alright. So kita ada bahagian input. Alright. Kita ada bahagian output. So what is actually feedback? Output ini, okay, output ini kita akan hantar balik ke input. Alright. So untuk the next cycle of operation, part of the output is now input. Alright. Part of the output is now input. So kita ada positive feedback. Okay, feedback ada dua, ada negative feedback, ada positive feedback. So kalau positive feedback maksudnya output ini kita akan add up with the existing input. So itu maksud dia feedback. A portion of the output is fed back to the input, what that will cause it to reinforce itself and sustain continuous output signal. Ya, continuous output signal. So sentiasa ada feedback daripada hasil yang daripada the previous cycle. Alright, so sebab ini positive feedback, so kita akan tambahkan dengan the previous input. Ya, the previous input. So apa yang penting dalam oscillator ni adalah kita kena tahu dia punya frequency of oscillation. Ya, kita kena tahu the frequency of oscillation. So daripada sini kita tengok dia kata frequency of oscillation is determined by the feedback path. Okay. Frequency of oscillation is determined by the feedback path. So dekat feedback ni nanti kalau ikut oscillator, ya, dekat feedback ni nanti akan ada satu bahagian, ya, satu bahagian yang akan control the feedback. Ya, akan control the feedback dan itu yang akan menentukan how much frequency is generated from that particular circuit. Right? Okay. Kalaupun masih sama-sama macam tak faham saya dah cakap apa ni macam tak boleh nak masuk lagi, tak apa, that's normal. Okay. Kita as we move on into details nanti you akan nampak lah apa dia sebenarnya. Okay. So the other type of oscillator adalah relaxation oscillator. Okay, relaxation oscillator are the circuits that will generate non-sinusoidal output. Okay, circuits that will generate non-sinusoidal output. Jadi square wave sawtooth akan termasuk dalam kategori relaxation oscillator circuits. Okay, jadi dekat relaxation oscillator ni dia akan dikawal oleh frekuensinya akan dikawal oleh time constant. Ya, time constant apa? Time constant charge and discharge. So kalau time constant charge and discharge ni dia akan ada satu kapasitor. Okey, satu kapasitor yang akan berfungsi sebagai controller untuk tentukan how much frequency is generated from that particular oscillator circuit. Alright. So apa yang kamu perlu tahu di tahap ini adalah nombor satu, kamu kena tahu apa yang dimaksudkan dengan oscillator. Yeah, so it's just an electronic circuit yang akan generate output signal with only DC input voltage as dia punya input. Yeah, with DC voltage supply as dia punya input. Jadi
oscillator ni ada dua jenis, satu feedback, satu lagi relaxations. So apa beza antara feedback dan relaxation? Feedback akan generate output, okay, daripada dalam bentuk sinusoidal sahaja, sine wave sahaja. Okay. Feedback punya oscillator hanya akan produce only sine wave output. Okay. Yang relaxation akan produce non-sinusoidal output, which is square wave atau triangular wave atau sawtooth. Okay. Konsep of operation untuk feedback, dia menggunakan principle of positive feedback. Ya, principle of positive feedback yang mana sebahagian daripada output kita akan hantar untuk jadi sebahagian daripada input bagi the next cycle of operation. Right? Jadi untuk relaxation pula, kita akan depend on the rise and the decrease of output voltage tu depending on the time constant of capacitor, charge and discharge time of the capacitor. So itu adalah general information tentang oscillator, tentang oscillator. Okay. Alright, so dekat sini, dia banyak definition of terms, dia banyak definition of terms. Okay, dekat sini dia explain what is positive feedback. What is positive feedback? Okay, tadi kita dah cakap positive feedback is actually the output, the output kita akan feedbackkan dia balik, kita akan feedkan dia semula ke bahagian input, ke bahagian input. Jadi ada satu lagi istilah, yang penting, yang penting bila kita apply positive feedback pada oscillator circuit, kita akan ambil output, kita akan ambil output from the circuit, kita akan feedkan dia balik ke input. Alright, so ada satu syarat, feedback itu mestilah dengan phase shift, net phase shift 0. Net phase shiftnya adalah 0. Apa yang dimasukkan dengan phase shift? Apa dimasukkan dengan phase shift? Phase shift adalah perubahan fasa. Perubahan fasa. Contohnya, kalau saya ada signal sinusoidal macam ni, ini yang original signal. Original signal. Alright, lepas tu katalah dia melalui proses-proses tertentu, katalah dia melalui proses feedback dan tiba-tiba bentuknya jadi macam ni. Bentuk dia jadi macam ni. Alright. Ni katalah dia punya output. So ataupun yang ni dia punya input lah kata. Input yang masuk, kalau ini output yang masuk, output yang keluar. What happens here? What happens here? Obviously dia berbeza, betul? Sebab yang ini dia start with positive cycle, yang ini negative cycle. Yang ini pula dia start with negative cycle, then positive cycle. Alright. Jadinya, apa yang berlaku kat sini, kita katakan kita ada 180 degrees phase shift. Bila ada 180 degrees phase shift of the first signal, right, dia akan jadi begini, dia akan terbalik. Sebab apa? Sebab akan ada perubahan fasa sebanyak 180 darjah. So bila kita ubah fasa itu 180 darjah, instead of mula dekat sini, dia akan mula dekat 180. So apa yang kita akan nampak is the rest of the circuit where kita nampak negatif dulu, baru kita nampak yang positif. So itu maksud dia phase shift. Kalau zero phase shift, kalau zero phase shift, masuk macam ni, keluar pun akan sama. So konsep positive feedback untuk oscillator, dia tak boleh ada phase shift. Dia tak boleh ada phase shift. Alright. So net phase shift ni adalah bermaksud secara bersihnya. Secara bersih maksudnya katalah satu cycle ada 180 degrees phase shift. Lepas tu masuk lagi satu lagi stage, dia ada another 180 degree phase shift. Jadi kalau dia shift 180 degrees, dua kali dia akan back to the original condition. Kalau ini stage nombor 1,
Lepas tu stage nombor 2 daripada sini. Daripada sini stage nombor 2. Apa yang jadi kalau dia shift balik 180 darjah, dia akan jadi macam tu balik. Dia akan jadi positif, negatif balik. Ini yang kita katakan net phase shift is 0. Itu yang dimaksudkan dengan net phase shift is 0. Ada soalan? Positive feedback punya condition. Ada puan. Faham puan. Boleh faham? Orang lain? Boleh puan. Boleh Boleh puan. Jadi itu maksud dia net phase shift. Bukan bermaksud tak ada phase shift langsung, tapi kalau berlaku phase shift itu dalam stage yang berbeza, jadi jumlah phase shift itu secara bersihnya kalau dia kembali ke dalam bentuk asal dia, maksudnya dia dah ada net phase shift of 0. Ataupun keadaan di mana tidak ada apa-apa phase shift yang berlaku. So kalau 0 phase shift, maksudnya dia akan sama seperti keadaan asal bila dia keluar. Right? Itu phase shift. Jadi positive feedback bila kita apply dalam oscillator, kita bukan hanya define sebagai output hantar balik ke input. Tetapi kita kena define output akan dihantar balik ke input dengan net phase shift 0. Ataupun tanpa ada apa-apa net phase shift value. Alright? Jadi apa yang berlaku kat sini, bila kita bagi output itu reinforce ataupun kita reinforce balik output itu jadikan sebagai input, apa yang berlaku adalah proses untuk generatekan output itu akan berterusan, dia tak akan terhenti. Dia tak akan terhenti. Sebab apa? Sebab kita kena ingat oscillator dia tak ada input signal. Kita tak ada input signal, kita cuma ada supply voltage sahaja. Kena chapter ni kena fahamkan istilah input signal dengan input voltage. Ataupun supply voltage. Jadi sebab tu saya tak guna input voltage, saya prefer guna supply voltage as to not confuse you with input signal. Alright. So oscillator tak ada input signal. Cuma perlu input supply. Sebenarnya hanya perlu supply voltage sebagai input untuk gerakkan litar dalam oscillator, untuk hidupkan litar dalam oscillator. Alright, so kita tengok macam mana oscillator ni berfungsi kalau kita tak bagi apa-apa input signal. Jadi apa yang membina oscillator? Apa yang membina oscillator? So oscillator ni ada 3 bahagian utama. There are 3 main parts atau main elements of an oscillator. Yang pertama sekali adalah kita ada electronic amplifier. Kita ada amplifier. So litar amplifier kamu belajar dalam semiconductor device tu bolehlah guna kalau kita nak buat satu oscillator circuit. Alright. So yang disebutkan hanya perlu supply voltage. So supply voltage untuk amplifier. So yang dia kata tadi, an electronic circuit that can generate output signal with only DC supply voltage as input. So DC supply voltage tu digunakan untuk hidupkan litar amplifier, bukan sebagai input signal atau input source kepada oscillator. Jadi kena faham istilah tu Alright, so the first part of an oscillator adalah electronic amplifier. Electronic amplifier. Lepas tu nombor 2 kena ada feedback. Kena ada feedback sebab kita dah define tadi oscillator, cara operasi dia adalah dengan cara positive feedback. Positive feedback. Lepas tu yang ketiga, kita ada satu bahagian yang dikenali sebagai oscillatory circuit. Oscillatory circuit ataupun frequency determining device ataupun tank circuit. Frequency determining device ataupun tank circuit. Alright, so sama. Alright, cuma istilah dia sahaja yang berbeza. Cuma istilah sahaja yang berbeza. Jadi kita tengok dekat sini cara macam mana oscillator ini berfungsi dengan ketiga-tiga
part ini, ketiga-tiga elemen ini. Okey, jadi kita tengok kat sini, kita ada oscillatory circuit. Okey, kita ada oscillatory circuit atau frequency determining device ataupun tank circuit. Okey, lepas tu daripada oscillatory circuit ni, dia akan hantar signal ke amplifier. Okey, dia akan hantar signal ke amplifier. Right. So amplifier akan keluarkan output. Ya, amplifier akan keluarkan output. Alright. So output ini, output ini sebab kita guna feedback, positive feedback punya principle of operation. Jadi output ini sekarang kita akan hantar ke feedback network. So akan ada feedback yang mana dia akan hantar semula ke oscillatory circuit. Okey, jadi kita tengok loop ni dia hanya berkisar kepada nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Lepas tu proses tu akan berulang semula. Ya, proses itu akan berulang semula. So dekat gambar rajah ni kita tak nampak di mana input signal yang kita nak provide dekat oscillator. Okey, oscillator tak ada input signal. Dia cuma ada supply voltage sahaja untuk hidupkan bahagian litar amplifier. Ya, untuk bahagian litar amplifier. So the whole process akan melibatkan, dia akan bermula dekat sini, oscillatory circuit, dia akan hantar signal ke amplifier. So amplifier akan buat apa dengan signal tu? Dia akan amplify lah, ya, dia akan enhance the signal atau dia akan besarkan signal tu dan dia akan keluarkan sebagai output. Okey, dan output yang sama kita akan guna semula. Okay, kita hantar balik melalui feedback path ini atau feedback network ini, kita akan hantar semula ke oscillatory circuit. Okay, oscillatory circuit dia buat apa? Dia hantar balik dekat amplifier. Alright, ini yang kita kata sustaining oscillation. Jadi process of generating output itu akan sentiasa berlaku sebab output from the previous cycle kita hantar balik untuk generate the next cycle punya output. Okay, so basically apa yang setiap bahagian ni buat, alright, amplifier dia akan provide necessary gain. Okay, so bila dia provide gain, maksudnya signal tu akan dibesarkan, akan di-amplifykan, akan dikuatkan lagi, di-enhancekan lagi. Alright, tapi dekat bahagian amplifier ni, okay, dekat bahagian amplifier ni, ada kemungkinan berlaku 100 degrees phase shift. Yeah, depending on type of amplifier, jadi mungkin akan produce 180 degree phase shift ataupun tak ada phase shift. Okey, ataupun tak ada phase shift. Okey, nanti kita tengok ya dekat bahagian amplifier. Alright. So bila berlaku 180 degrees phase shift daripada amplifier, okey, dia dah melanggar, okey, dia dah melanggar rule yang mana untuk satu-satu positive feedback ni, okey, syaratnya adalah output dihantar balik kepada bahagian input without any phase shift value. Okay, without any phase shift value. Tetapi apa yang berlaku kalau kita guna amplifier yang menyebabkan 180 degrees phase shift, okay, adakah kita tak boleh guna? Okay, boleh guna, tetapi another 180 degrees phase shift akan berlaku di feedback ini. Okay, akan berlaku di bahagian feedback. Okay, sebab apa? Sebab bila feedback ini dia detect ada perubahan fasa, okay, dia ada change in phase. So apa yang feedback ni akan buat bersama-sama tank circuit ni nanti, dia akan produce another 180. Okay, kenapa 180? Sebab dekat sini kita dapat 180 daripada amplifier. Right? Okay. Another 180 kita akan dapat daripada feedback. Okay, ataupun the tank circuit, ya, feedback and the tank circuit. So kita ada total 360 darjah. So kenapa 360 darjah? Right? Sedangkan dia kata tak ada phase shift. Kenapa 360 darjah ni boleh diterima? Okay, kalau kita tengok balik kita punya kuadran sudut ni. Okay, kuadran sudut 0 darjah bermula dekat sini. 90 darjah kat sini. 180 darjah kat sini. 270 darjah kat sini. 360 darjah dan 0 darjah adalah lokasi yang sama. Okey, lokasi yang sama. Sebab tu
bila ada phase shift of 180 degree daripada amplifier, kena tambah lagi 180 degrees daripada feedback dan tank circuit supaya kita dapat total of 360. Sebab apa? Sebab daripada location atau the rotation, the rotation of angle, 0 and 360 is actually the same. Okay, the same position, the same position. Jadi kalau dia dah terbalik 180, terbalik lagi dia another 180 for a total of 360, maksudnya dia akan kembali semula ke asal. Itu konsep dia. Kembali semula ke asal. Okey. Jadi apa pula tank circuit ni akan buat? Apa tank circuit ni akan buat? Dalam tank circuit ni ada apa? Dia akan ada combination of inductor dan capacitor connected in parallel. So berapa bilangan dia? Berapa bilangan inductor? Berapa bilangan capacitor? Bergantung kepada jenis oscillator. Jadi basically dalam tank circuit ada L, ada C dan ada juga combination of R dan C. Okey. Jadi R dan C dan juga L dan C ini akan menentukan the desired output frekuensi. So nilai ini dalam tank circuit itu akan menentukan berapakah output signal yang terhasil, nilai frekuensi dia berapa. Nilai frekuensi dia berapa. Alright? Alright. Okay. Okay. Jadi kita pergi balik kepada bahagian amplifier. Kita pergi balik ke bahagian amplifier. Okay. Sebab apa kita pergi balik ke bahagian amplifier? Sebab saya kata tadi, di bahagian amplifier ni, ada dua kemungkinan akan berlaku. Sama ada 180 degrees phase shift ataupun 0 degrees phase shift. Sama ada 180 degree phase shift ataupun 0 degrees phase shift. Right? So macam mana berlakunya 180 degree phase shift ataupun macam mana boleh berlakunya 0 degrees phase shift. Okay? Jadi kita tengok. Amplifier, kalau ingat balik yang kamu dah belajar sebelum ni, amplifier ada dua jenis. Alright? Yang ada dia jenis non-inverting ataupun dia jenis inverting. Kalau non-inverting maksudnya yang masuk pada amplifier itu adalah wave yang begini. Non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier. Alright. Kalau non-inverting maksudnya output dia pun nanti akan phase-nya sama. Output dia akan jadi besar sebab ini amplifier. Amplifier dia ada gain. Bila ada gain, signal tu akan jadi besar. Tetapi phase dia adalah sama. Phase tu kita tengok kat sini. Kalau yang ini start dengan positive cycle, yang ini pun akan start dengan positive cycle. Negative cycle adalah the next cycle. So this is non-inverting. Jadi ini yang kita kata keadaan signal ini, signal input dan output ini dikatakan in phase. Dikatakan in phase. Ataupun kalau nak tahu berapa nilai phase shift-nya adalah 0 degrees. Right? So kena faham apa yang dimaksudkan dengan 0 degrees phase shift. Maksudnya tidak ada perubahan dari segi phase value. Fasa dia masih lagi sama. Start dekat kosong, increasing ke maksimum dan decreasing ke kosong balik masih lagi dalam di tempat ataupun di masa yang sama. Itu maksud dia 0 degrees phase shift ataupun kita katakan signal ini adalah in phase. In phase. Jadi apa yang berlaku dekat amplifier? Apa berlaku dekat amplifier? Kalau dia katakan input output dia adalah in phase, so output ini akan dihantar balik melalui feedback. So the same output, So the same output ini sama. This is the output. Dia ini dalam proses dihantar semula melalui feedback. So bila dihantar semula melalui feedback, signal tu tak akan kekal besar. Walaupun dia dah amplify, tapi perjalanan itu akan menyebabkan signal itu attenuate ataupun dia jadi lemah. Jadi lemah maksudnya dia jadi kecil. Walaupun dia jadi kecil ataupun walaupun dia dah lemah,
tetapi fasa dia masih juga sama. Ya, fasa dia masih juga sama. So itu yang dikatakan zero phase shift bila kita guna non-inverting type amplifier. Okay, non-inverting type amplifier. Okay, macam mana keadaan dia kalau kita guna inverting amplifier? Ya, macam mana pula keadaan dia kalau kita guna inverting amplifier? Alright. Kalau inverting amplifier, apa yang berlaku adalah jika inputnya adalah sine wave rupa macam ni, contohnya rupa macam ni, okay, masuk kepada inverting amplifier, okay, masuk kepada inverting amplifier, keluaran dia akan ada 180 degrees phase shift. Right? So apa yang kita boleh katakan antara input dan output, ini dikatakan out of phase sebab dia dah terbalik. Patutnya positive cycle dulu baru negative cycle, sekarang negative cycle dulu jadi positive cycle. Itu yang kita katakan sebagai out of phase. Okay, so out of phase by berapa degree? So kena define pula phase shift dia berapa. Okay, kalau dah terbalik sampai macam ni, phase shiftnya adalah 180 degrees. Okay, phase shiftnya adalah 180 degrees. Okay, so kalau ada phase shift of 180 degrees, dia dah tak menepati syarat positive feedback tadi. Ya, sebab positive feedback tadi untuk kita apply dalam oscillator punya konsep, okay, nombor satu adalah output mesti jadi sebahagian daripada input. So output kena hantar ke input. Dan okay, output yang dihantar ke input itu, nilai phase shift dia mesti kosong. Alright, no net phase shift ataupun net phase shift is equivalent to 0. Okay, so apa yang berlaku bila kita ada inverting amplifier, inputnya begini. Okay, kali ini terbaliklah daripada sini tadi. Inputnya adalah negative cycle, positive cycle. Jadi bila lalu dekat inverting amplifier, dia terbalik, dia jadi positive, negative. So ini adalah output signal, ini adalah output signal yang kita hantar balik melalui feedback. Ya, kita hantar balik melalui feedback. So apa yang berlaku adalah dekat sini, ya, dekat amplifier ni, daripada sini ke sini berlaku 180 degrees phase shift. Okay, 180 degrees phase shift. Jadi kita mesti ada another 180 degree phase shift. Barulah kita dapat a net phase shift. Okay, barulah kita dapat net phase shift of 0. Okay, net phase shift equals to 0. Okay, macam mana kita nak dapatkan net phase shift is equals to 0? Ataupun phase shift is 360. Okay, feedback ini kena main peranan. Ya, feedback ni kena main peranan bila dia terima output. Okay, bila dia terima output yang out of phase, yang tak seperti keadaan permulaan ni tadi. Okay, apa yang feedback ni akan buat? Dia akan bagi lagi 180 phase shift. Okay, dia akan bagi lagi 180 phase shift. So bila berlaku 180 phase shift ni, signal yang dihantar dekat feedback ni tadi positif, negatif, dia akan jadi terbaliklah. Dia akan jadi negatif, positif. Alright. So berlaku 2 kali phase shift of 180 degrees. Jadi totalnya adalah 360 degrees. Alright. So kenapa kita boleh terima 360 degrees ni? Okay, sama juga explanation yang seperti sebelum ni. Kalau kita tengok position of 0, 90, 180, 270. Okay. 0 is exactly the same point as 360. Alright. Jadi walaupun total phase shiftnya adalah 360, secara netnya, secara bersihnya, dia dah jadi macam dia tak berubah. Walaupun sebenarnya berlaku perubahan 2 kali dalam proses dia nak complete the cycle. Okay, itu maksud dia 180 degrees phase shift 2 kali dari 360. So secara netnya, ya, secara bersihnya, kita boleh kata that 360 degrees dia dah complete one cycle and we are actually equivalent dengan nilai 0 degrees. Alright, so itu adalah konsep of feedback, ya, konsep of feedback. Okay.
Pening dah? Boleh lagi Puan. Dia chapter ni dia memang agak mengelirukan sikit lah. Sebabnya konsep dia agak mengelirukan. Sebabnya dia banyak sangat apply feedback, phase shift, kita nak compilekan semua tu sebagai dalam satu konsep untuk oscillator. Jadi dia agak macam confusing sikit lah. Tapi bila dah tengok that particular type of oscillator punya circuit, masa tu dah okey dah. Okay, dia punya konsep ni saja nak kena grab. Alright, okey. Jadi kat sini kita ada satu condition, kita ada satu condition ataupun syarat for oscillation. Jadi untuk satu-satu lita itu dijadikan fungsi oscillator, untuk berfungsi sebagai satu oscillator. Alright. Ada syarat yang perlu dipatuhi. Ada syarat yang perlu dipatuhi. Okay. Syarat yang ditetapkan itu dinamakan Barkhausen criteria. Okay, Barkhausen criteria ni ada dua. Nombor satu, nombor dua. Okay, Barkhausen criteria ada dua. Jadi mesti penuhi, mesti fulfill kedua-duanya, barulah satu-satu lita itu boleh berfungsi sebagai oscillator. Alright. So Barkhausen criteria is actually the condition for maintaining self-sustained oscillation. Okay, kenapa dia kata self-sustained oscillation? Sebab kita tak ada input signal. Kita tak ada input signal yang kita provide kepada lita oscillator ni untuk dia generate output. Right? So apa yang berlaku sekarang ni adalah kita mesti tetapkan syarat-syarat tertentu supaya satu-satu lita elektronik itu boleh function sebagai satu oscillator. Okay, boleh function sebagai output signal generator. Okay, nombor satu. Okay, nombor satu, the product of amplifier gain and the feedback factor must equal to unity. So unity ni sebenarnya apa? Unity ni sebenarnya nilai 1. Alright. So gain and the feedback factor, okay, ni feedback factor ni, gain dengan feedback factor ni mesti equal to 1. Mesti equal to 1. Sebab apa kena equal to 1? Sebab kita tak boleh ada output signal generator, kita tak boleh ada signal generator yang sekejap amplitude dia 5. Lepas tu tiba-tiba dia tukar 10. Lepas tu kan dia turun balik ke 8. Lepas tu kan dia naik balik 20. Dia tak boleh jadi macam tu. Jadi gain tu, gain ini, product of amplifier gain ni kita mesti tetapkan dia kepada 1. Kita mesti tetapkan dia kepada 1 sebab kita nakkan frequency and amplitude of the output signal dalam keadaan constant. Kalau output dan frequency, amplitude dan frequency of the output signal itu tidak constant, itu bukan oscillator. Okay, ataupun kita tak dapat a stable oscillator. Jadi macam mana kita nak tetapkan supaya oscillator itu menghasilkan constant amplitude and frequency of the output signal? Okay, syaratnya adalah the product of amplifier gain and the feedback factor. Okay, product of amplifier daripada amplifier part, and then the feedback tu, bahagian feedback path itu dia ada nilai di feedback factor, nilai itu mesti equal to 1. Maksudnya takkan ada perubahan dari segi amplitude of the output signal. Okay, jadi amplitude tak berubah. Kalau kata oscillator tu generate amplitude 5 volt, so throughout penggunaan kita tu dia akan 5 volt je maintain. Unless kalau kita ubah. Okay, unless kalau kita laras, kita ubah dia lebih tinggi. Right? So ceritanya sekarang kita nak maintain at one constant value of amplitude of the signal. Alright? Okay. Syarat yang kedua, syarat yang kedua yang kita dah tengok sebelum ni, the total phase shift around the loop must be 0 or 360. So around the loop ni macam tadilah, kan, keluar daripada amplifier, tengok ada phase shift ke tak. Okay, kalau ada phase shift 180 degrees daripada amplifier, so bila dekat feedback kena buat lagi 180 darjah. So bila 180 tambah 180, kita dapat total of 360.
So total 360 tak ada masalah sebab 360 and 0 is actually position dia di tempat yang sama daripada paksi angle tu. Alright, so ini kena ingat, very important. Barkhausen criteria kata apa? Gain of the amplifier must be 1. Phase shift, total phase shift around the loop must be 0 or 360 degrees. Okay, so itu dua syarat yang kena ingat. Itu dua syarat yang kena ingat. Okay, boleh? Setakat ni boleh? Boleh puan. Ada soalan nak tanya sebelum kita proceed? Faham puan. Okay ya. Alright. Alright. Okay, jadi kenapa? Okay, kenapa kita perlu penuhi Barkhausen criteria ni? Kenapa kita nak penuhi Barkhausen criteria ni? Especially pada bahagian amplifier gain. Kenapa nilai gain itu mesti 1. Tak boleh lebih besar daripada 1, tak boleh lebih kecil daripada 1. Alright, so kita tengok explanation dekat sini. Kenapa kita perlu fulfill the Barkhausen criteria untuk mendapatkan satu oscillator. So ingat balik, kena faham balik konsep. Oscillator ni adalah signal generator. Dia adalah signal generator. Jadi what is expected from an oscillator adalah dia produce a signal, with constant amplitude and frequency. So frekuensi dia kena stabil, amplitude dia pun kena stabil, dia tak boleh berubah-ubah. Katalah 5 minit pertama kita guna, amplitude dia 5 volt. Kita nak guna 5 volt. 5 minit pertama kita guna 5 volt. Tiba-tiba dalam lepas 5 minit tu tengok 5 volt tadi dah jadi 3 volt. Lepas tu lagi lepas 10 minit tengok amplitude dia dah jadi 1 volt. So tak boleh lah. Dia tak boleh berubah-ubah. So aim ataupun the goal of an oscillator adalah to produce signal, to generate signal dengan constant amplitude and frequency. Jadi macam mana kita nak pastikan oscillator kita ni berfungsi dengan betul? Untuk pastikan dia berfungsi dengan betul, lita itu mesti memenuhi syarat-syarat Barkhausen criteria. Dia mesti memenuhi syarat Barkhausen criteria. So what is Barkhausen criteria? Dia ada dua kriteria yang dia perlu penuhi. Nombor satu adalah the product of amplifier gain dengan feedback factor must equal to 1. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Dia must equal to 1. Nombor dua, Barkhausen criteria kata the total phase shift around the loop, around the loop maksudnya around the process of oscillating ni kena 360 ataupun 0 degrees. Kena 360 ataupun 0 degrees. Alright, so kena penuhi kedua-dua syarat barulah dia boleh generate signal. Bolehlah oscillator ni boleh generate signal dengan betul. Dengan betul. Jadi sekarang ni ada 3 contoh. Ada 3 contoh. Contoh yang pertama adalah kalau gain ini less than unity. Kalau amplifier gain dengan feedback factor ni, nilainya adalah less than 1. So apabila dia less than 1, nilai gain itu less than 1, apa yang berlaku adalah kita akan dapat signal yang semakin lama semakin lemah. Semakin lama semakin lemah. So makin lama makin melemah, dia apa yang jadi? Dia akan eventually dia akan matilah. Sampai kita tak dapat dah signal. Sebab itulah gain ni, alright, syarat Barkhausen yang pertama itu dia tak boleh less than 1. Tak boleh less than 1. Apa yang berlaku pula kalau gain itu is more than 1? Apa yang berlaku kalau gain itu is more than 1? So kalau gain itu more than 1, apa yang berlaku adalah signal yang terhasil itu makin lama dia jadi semakin besar. Makin lama dia jadi semakin besar. So dia tak stable lah. Dia tak stable. Sebab apa? Aim kita, satu oscillator mesti provide constant amplitude and frequency. Right?
oscillator must provide constant amplitude and frequency. Jadi kalau dekat sini kita tengok amplitude dah tak constant, right? Sebab yang ini start dengan tinggi, lepas tu makin lama makin rendah, makin lama makin rendah. Yang ni start dengan rendah, lepas tu makin lama makin meningkat. So masih juga tak constant, alright? Jadi sebab itulah nilai dia punya produk ni, produk amplifier dengan feedback factor ni, gain ni must equal to 1. Dia mesti equal to 1. Sebab apa? Bila equal to 1, output ni akan jadi stable. Okay, output ni akan jadi stable. So apa yang berlaku kat sini adalah kita akan dapat constant amplitude. Okay, sama aja. Right? Sama aja throughout the time. Yeah, throughout the time. So itu sebab dia kenapa kita kena pastikan lita yang kita pasang itu memenuhi Barkhausen criteria kalau kita nak jadikan dia sebagai satu oscillator. Ya, kalau kita jadikan dia sebagai satu oscillator. So these are the explanations kenapa dia punya amplifier gain dengan feedback factor tu must equal to 1. Ya, must equal to 1. Alright. Okay, if the phase shift through the amplifier feedback circuit is 0, then is in phase with the inputs. Dan ni macam tadilah, ya. Kalau phase shift tu kosong, maksudnya in phase. Ya, kalau phase shift tu bukan kosong, maksudnya itu out of phase, ya. Itu out of phase. Okay. Alright. So, tadi kita tengok oscillator, ya. Oscillator kena ada 3 elemen. Ya, oscillator kena ada 3 elemen. So, elemennya adalah, okay, nombor 1, oscillator kena ada amplifier. Alright. Dia kena ada amplifier. Okay. So, amplifier ni, okay, dia buat apa? Ya, apa yang amplifier ni buat? Dia akan amplify signal. Alright. Amplifier ni akan amplify signal. Signal tu amplifier dapat daripada mana? Okay. Dari mana amplifier dapat signal tu? Signal itu datang daripada tank Circuit. Okay, tank circuit. Alright, tank circuit ni macam mana pula connection dia dengan amplifier? So kita akan ada feedback. Ya, kita akan ada feedback dari mana daripada output ke tank circuit, ya, feedback ke tank circuit ke amplifier. Alright, sekarang ni kita tengok dekat sini, alright. Amplifier ni dia ada supply lah, ya, dia ada supply untuk onkan amplifier ni. Sekarang ni persoalannya daripada mana datangnya signal, ya, daripada mana datangnya signal yang dibesarkan oleh amplifier ni. Okey, sebabnya amplifier ni akan hasilkan output, ya, hasilkan output. Contohnya amplifier hasilkan output. Dari mana datangnya input yang menyebabkan amplifier ni boleh amplify signal itu menjadi output. Alright, kita tak ada bagi input, ya, kita tak ada bagi satu input signal. Okay, tak ada input signal. Input signal ni tak ada. Tak ada pun kata nak pasang kat sini ke, pasang kat amplifier ke, tak ada. Alright, so what actually happens? Okay, apa sebenarnya yang berlaku? Alright, so tank circuit amplifier akan ditemukan dalam satu feedback connection. Alright, maksudnya output daripada amplifier akan melalui tank circuit dan tank circuit akan pergi bersambung dengan amplifier. So apa yang berlaku di sini adalah, okay, di manakah proses permulaan oscillation ini berlaku? Okay, proses permulaan oscillation ini berlaku sebenarnya di tank circuit. Ini adalah tempat di mana proses of starting up berlaku. Okay, starting up happens di sini, di tank circuit. Jadi macam mana starting up berlaku di tank circuit? Okay, dalam tank circuit, dalam tank circuit ada LCR. Ada induktor, ada induktor, ada kapasitor, ada resistor, ya, combination of at least 2 of them, alright. Sama ada L dengan C atau R dengan
dengan C. So ada combination. Alright. So apa yang berlaku adalah dalam tank circuit ini, okay, ada komponen-komponen ini bersambung dengan cara tertentu. Jadi komponen-komponen ini bila dijadikan satu tank circuit, okay, dia akan ada macam ni nak kata, dia akan ada dia punya signal. Okay, dia akan ada a very small self-generating signal. Alright, komponen-komponen ini dia ada signal dia sendiri. Alright, okay, dia ada signal dia sendiri. Sekejap saya tengok apa dia cakap. Okay, ni persoalan dia. If the oscillator is initially off and there is no output voltage, okay, how does a feedback signal originate to start the positive feedback build-up process? Maksud dia dekat sini, kalau oscillator tu bermula dengan kosong, okay, oscillator tu tak berfungsi. Alright, jadi bila dia tak berfungsi, dia tak ada output. Okay, dia tak ada output signal. Kalau tak ada output signal, macam mana kita nak provide signal dekat feedback dengan tank circuit, kan? Jadi macam mana? Dari mana datangnya signal yang permulaan operasi oscillator? Okay, jadi jawapannya adalah, komponen-komponen itu dia akan ada signal dalam bentuk noise. Ya, kita panggil noise. Tapi noise ini sangat kecil. Okay, noise ini sangat kecil. Jadi kita tengok balik, kita pergi balik dekat sini. Okay, ini. Okay, ketiga-tiga komponen ini bila disambungkan ke tank circuit, alright, dia akan ada self-generated noise signal. Okay, dia dah memang ada. Alright, dia dah memang ada noise signal. Tapi noise signal tu sangat kecil. Ya, sangat kecil, almost unnoticeable lah. Tak boleh nak detect. Okay. Jadi apa yang berlaku? So noise signal daripada komponen ini dalam tank circuit ini, okay, untuk permulaan, apa yang tank circuit ni hantar adalah noise. Okay, noise ni very small. Noise itu adalah very small. Okay, jadi walaupun dia kecil, bila noise ini disalurkan ke amplifier, ya, sebab tank circuit dengan amplifier ni ada direct connection. So noise daripada tank circuit disalurkan ke amplifier. Apa yang berlaku adalah initially, di permulaan, condition of the gain is set to be more than 1. Okay. Tadi secara umumnya Barkhausen kata gain itu mesti equals to 1. Ya, itu secara umum. Bila oscillator itu dah berfungsi, dia mesti gain dia mesti equals to 1. Okay, ini kita cakap initially. Kalau tak ada output signal, okay, macam mana kita nak startkan oscillator ini untuk generate signal? Okay, so signal itu datang daripada noise dengan amplitude yang sangat kecil. Okay, noise itu datang dari devices atau komponen-komponen yang membentuk tank circuit. Okay, so that very small amplitude signal, noise itu akan dihantar ke amplifier. So that initial point, bila amplifier tu detect noise yang sangat kecil, gainnya adalah more than 1. Okay, kenapa kena setkan pada gain yang lebih daripada 1? Sebab noise tadi sangat kecil. Ya, noise tadi sangat kecil. Kalau kita setkan gain itu kepada 1, jadi noise itu tetap akan jadi kecil. Ya, noise itu tetap akan jadi kecil. Jadi proses untuk sustain oscillation tu tak akan berlaku. Right? So apa yang berlaku adalah bila amplifier tu detect noise yang sangat kecil, akan berlaku di mana gain itu akan disetkan to be more than 1. Okay. Berapa lama gain itu kena jadi lebih daripada 1 sehinggalah noise itu, okay, katalah ini noise, ya. Okay, noise from the tank circuit. Sangat kecil. Okay, noise from the tank circuit lalukan kepada amplifier. So, pada permulaan, gain itu mesti lebih daripada 1. Tujuan dia apa?
tujuan dia supaya noise itu yang sangat kecil itu kita boleh besarkan dia. Okay, kita boleh besarkan dia. Alright, so bila noise itu kita besarkan, sampailah kita dapat satu signal yang kita boleh define as stable. Alright, so amplifier tu akan reset balik gain dia untuk menjadi 1. And it will remain as 1 sampailah habis. Sampai habis dia punya operation. Sampai habis kita punya inilah kita nak guna oscillator tu lah. Alright. Jadi apa yang ada dalam Barkhausen criteria is the general rule. Is the general rule. Tapi what happens during starting up? Untuk nak start up the oscillation, disebabkan oscillator ini tidak memerlukan any external input signal. Kita tak perlu external input signal. Jadi dia nak guna apa? Dia kena guna noise daripada komponen-komponen tank circuit. Jadi noise daripada komponen tank circuit ni sangat-sangat kecil. So bila dia sangat-sangat kecil, apa yang amplifier tu akan buat? Dia akan setkan gain itu menjadi lebih besar daripada 1. Dia mesti kena lebih daripada 1 sebab dia cuba nak amplifykan that signal, that noise. Right? Sebab noise itu adalah satu-satunya sumber untuk dia hasilkan output. Kalau dia tak boleh hasilkan output, alright, dia takkan ada oscillation lah. Oscillator ni tak berfungsi lah. Kalau dia tak ada apa yang nak dihantar ke tank circuit melalui feedback ni, ini feedback path dia kan, laluan feedback dia. Kalau dia tak ada apa-apa yang dia nak dihantar ke feedback dan tank circuit ni, macam mana dia nak generate output? Jadi ada exception untuk permulaan operasi, gain of the amplifier mesti more than 1. Mesti more than 1. Alright. So kenapa nak kena lebih daripada 1? Sebab dia punya signal source itu, sumber untuk nak generate oscillation ini adalah sangat kecil. Noise dalam magnitude yang sangat-sangat kecil. Jadi nak tak nak dia kena besarkan. Nak tak nak dia kena besarkan. Alright. So once the signal is stable, alright, so gain itu akan readjust balik, amplifier itu akan readjust balik, dia punya gain equal to 1 semula mengikut syarat-syarat dalam Barkhausen criteria. Mengikut syarat dalam Barkhausen criteria. So in the next slide, dia ada cakap kenapa. Dia akan explain kenapa starting up itu perlu dan apa yang berlaku during starting up yang menyebabkan gain dia perlu jadi lebih besar daripada 1. So type of sinusoidal ni saya sambung hari Jumaat lah. Saya sambung hari Jumaat lah. Saya rasa kamu pun dah pening kot. Pening tak? Faham lagi. Itulah saya rasa saya tak nak rush. Saya rasa tak nak rush. Saya digest dulu konsep dia. Sebabnya sebabnya ada sikit je lagi kalau ikutkan. Tapi tak apalah, saya sambung hari Jumaat lah. Saya sambung hari Jumaat. So ini explanation lah. Apa yang saya explain tadi semuanya ada diceritakan dalam sini. Kenapa masa mula-mula kena ada gain yang lebih besar daripada 1. Kena ada gain yang besar daripada 1. So boleh tengok dekat the next few slides. Alright. So untuk Jumaat, untuk hari Jumaat, saya akan go through sinusoidal oscillator punya circuits. Type of sinusoidal oscillator ada 3. Satu LC oscillator, yang pertama adalah LC oscillator, yang kedua adalah RC oscillator, yang ketiga adalah crystal. Jadi kalau dia LC oscillator, apa yang menyebabkan dia termasuk dalam kategori LC oscillator adalah tank circuitnya ada komponen L dan C. Kalau kita klasifikasikan oscillator itu jenis RC, maksudnya dalam tank circuit ada RC. Kalau kita klasifikasikan oscillator itu jenis kristal,
Ya, jenis kristal maksudnya dalam tank circuit kita ada guna satu kristal. Ya, kita ada guna satu kristal. Alright, so itu sahaja perbezaan antara jenis-jenis sinusoidal oscillator. Jadi kita tengoklah nanti dekat LC tu ada pula lita-lita yang berbeza. Okay, di bawah LC, di bawah kategori LC oscillator kita ada Hartley, Colpitts dan juga Armstrong. Ya, kita ada Hartley, Colpitts dan juga Armstrong. Okey. Lepas tu di bawah RC oscillator kita ada phase shift oscillator. Okey, jenis lita yang dipanggil phase shift oscillator. Okey. Yang ketiga kita ada crystal oscillator. So, kita ada total of 5, okey, 5 type of different circuits, oscillator circuits. Alright? Nak break ke macam mana? Boleh lagi ke atau nak break 5 minutes sebelum saya continue? Kalau saya okey je Puan. Kamu okey, yang lain? Boleh juga nak break. Saya break dalam 5 minit. Okey, break dalam 5 minit. Nak minum ke, nak apa ke, boleh bangun dululah. Okey. Saya rasa hari ini saya cover yang RC sahaja. Ya, saya cover yang RC sahaja. Yang lain saya cover hari Jumaat lah. Okey, sementara tu boleh attendance ya, boleh isi attendance dekat link form tu. Syamsul Akmal, Muhammad Nur Irfan dengan Faris belum attendance. Okey, Syamsul dah. Irfan dengan Faris ya, attendance belum lagi.
Saya dah puan. Dah, Samsul dah. Samsul kan? Okey, terima kasih. Samsul, sekejap. Samsul belum? Saya pun. Yang belum sekarang Samsul Akmal. Irfan dengan Faris dah. Sekejap Terima kasih. dulu. Samsul Akmal. Kejap puan. Okey.
Okey, boleh kita sambung? Boleh Puan. Boleh Puan. Sikit je lagi untuk hari ni lah. Ya. So nanti hari Jumaat kita akan buat the rest of the chapter 2. Okay, habiskan the rest of chapter 2 sikit je. Lepas tu kita akan pergi tengok example. Example especially bahagian yang calculation lah. Especially bahagian calculation. Alright. Okay. So kalau kita nak classify, kita nak classifykan Lita oscillator ni, dia ada 3. Satu LC, satu RC, satu lagi crystal. Ini adalah classification untuk sinusoidal oscillator sahaja. Relaxation lain Relaxation kita tak tengok in detail. Kita cuma tengok yang sinusoidal, sinusoidal atau feedback oscillator. Alright. So untuk yang pertama, kita nak tahu macam mana bentuk yang kita nak classifykan kepada LC, RC dan crystal control ni. Macam mana bentuk tank circuit atau frequency determining device. Frequency determining device ini adalah nama lain bagi tank circuit. Jadi ada 3 istilah. Satu lagi adalah oscillatory circuit. Oscillatory circuit. Sama Ini adalah istilah-istilah berbeza yang digunakan. Jadi kalau soalan tu tak semestinya dia akan guna tank circuit. Mungkin dia guna frequency determining device ataupun mungkin dia guna istilah oscillatory circuit. Tapi dia merujuk kepada bahagian di mana yang menentukan oscillator itu jenis LC ke, RC ke ataupun crystal. Ataupun crystal. Alright. Jadi kalau LC, kita akan ada capacitor dan inductor connected in parallel. Ini contoh lah ini contoh. Sebab LC ni nanti akan ada Hartley circuit, Hartley oscillator, Colpitts dan Armstrong. Armstrong. Alright. Jadi susun atur kapasitor dan induktor masih lagi dalam keadaan parallel tapi bilangan dia akan berbeza. Untuk Hartley, Colpitts dan Armstrong, tank circuit mengandungi induktor dan kapasitor. Disusun secara parallel tetapi bilangan kapasitor dan induktor untuk setiap satu jenis oscillator ini akan berbeza. So secara fizikalnya kita akan nampak macam ni lah. So ini adalah example of inductor. Right, this is example of inductor. Yang ini adalah kapasitor. Ini adalah kapasitor. Alright. So untuk yang RC pula, RC pula kita ada satu jenis sahaja yang kita consider iaitu phase shift. Phase shift RC oscillator ataupun RC phase shift oscillator. So untuk phase shift oscillator yang the most common, dia akan ada 3 pair of capacitor dan resistor. So ini adalah pair yang pertama. Ini adalah pair yang pertama. Alright. Ini adalah pair yang kedua. Ini adalah pair yang kedua. Ini adalah pair yang ketiga. So ini adalah pair yang ketiga. Alright, so untuk RC phase shift yang common application kita akan ada 3 pair of RC sebagai dia punya tank circuit. Sebagai dia punya tank circuit. Dan kebiasaannya nilai kapasitor C1, C2 dan C3 adalah sama. R1, R2 dan R3 adalah sama. Alright. Kristal pula akan diwakili oleh satu kristal. So ini adalah simbol kristal. Dia macam kapasitor, tapi dekat tengah-tengah dia tu macam ada satu box. Representing that crystal lah. Kristal ni sebenarnya macam apa orang kata? Macam batu lah. Dia macam bukan batu. Apa yang dia macam apa yang kita panggil? Bukan logam. Crystal. Logam tu besi. Kristal ni dia macam batu lah kan. Macam batu yang
apa, ada potensi dia sendirilah mak. Dia tak kata berkilat pun tak berkilat, tapi macam mana nak explain? Tapi dia bahan semula jadi. Ya, dia bahan semula jadi yang wujud secara semula jadilah kristal ni. Alright. Jadi dia akan dari segi fizikal dia bentuk dia macam ni. Ya, dia akan ada casing dia. Alright. Jadi kenapa dia berbentuk seperti kapasitor? Sebabnya kristal ini dia bersifat sama seperti kalau kita ada RLC. Okay. Seperti kita ada resistor, induktor dan kapasitor untuk kristal. Okay. Behavior dia itu sama walaupun dia tu sebenarnya asal daripada batu quartz. Batu quartz dipanggil batu quartz. Tapi properties dia secara electricalnya sama macam kalau kita ada resistor, induktor dan kapasitor. Alright. Sebab tu dia boleh berfungsi sebagai osilator. Jadi secara fizikalnya dalam litar rupa dia macam ni lah. Saya tak pasti bila kamu nak guna ini. Mungkin semester 4 masa ambil embedded system nanti mungkin kamu akan tengok lah kristal ni. Alright? Okay. So ini adalah jenis-jenis litar osilator yang saya nyatakan tadi. So RC phase shift adalah jenis RC. Okay, Kopitz, Hartley dan Armstrong adalah jenis LC. So kristal adalah jenis kristal. So ini adalah range of frequency. Ya, range of frequency yang setiap satu litar osilator tu mampu hasilkanlah yang optimum untuk dihasilkan. Jadi ada perbezaan. Okay, kalau tengok RC dan LC dia ada range of frequency. Ya, RC dan LC ni phase shift dan Kopitz, Hartley, Armstrong ni dia ada range of frequency. Ya, dia ada range of frequency. Tetapi kristal dia cuma ada fixed frequency. Maksudnya satu jenis kristal hanya boleh produce output dengan satu nilai frekuensi sahaja. Okay, sebab dia guna dia punya resonant frekuensi. Ya, dia guna dia punya resonant frekuensi. Jadi sebenarnya benda resonant frekuensi, RLC, property semua tu kamu akan tengok dalam electrical circuit lah. Ya, sebab kamu tak ambil sen lepas, jadi mungkin benda-benda ni macam baru nak dengar sekarang. Kan? Baru timbul istilah-istilah tu sekarang. Alright? Okay. So kita pergi tengok pada RC phase shift oscillator. Okay. Untuk jenis oscillator, nombor satu yang penting adalah circuit diagram. Okay, yang penting adalah circuit diagram. Okay, jadi circuit diagram dalam slide saya, dalam nota untuk subjek ni dilukis dengan cara beginilah, ya, dengan cara begini, di mana saya akan tempatkan litar amplifier di sini. Okay, ini litar amplifier. Right, ini litar amplifier. Okay, ini adalah amplifier. Okay, ini adalah tank circuit. Okay, ini adalah tank circuit. Okay, ini tank circuit. Alright, daripada output ni, ya, ni daripada output, ini output ke ni, ya, ini semua ni, ni semua ni, termasuklah ni. Okay, ini adalah feedback. Okay, ini adalah feedback. Jadi susun atur diagram yang saya lukis adalah dalam bentuk begini. Okay, amplifier dekat atas, tank circuit dekat bawah, kemudian kita ada feedback di bahagian kanan dan kiri. Okay, tapi lain orang, lain cara lukisan dia. Okay, jadi circuit diagram ini tak sentiasa akan berbentuk begini. Okay, sebab ada orang dia lukis amplifier, tank circuit dia letak tepi. Okay, dia letak tepi kat sini. Jadi mungkin kamu dah confuse yang mana satu elemen-elemen yang sepatutnya ada dalam amplifier, yang mana satu yang tank circuit punya. Alright, jadi saya lukis untuk memudahkan kamu identify which part is amplifier, which part is tank circuit and which part is
feedback. Which part is feedback? So number 1, mesti tahu macam mana kedudukan 3 elemen untuk oscillator, iaitu tank circuit, amplifier dan feedback. Dan feedback. So ketiga-tiga ini mesti ada dalam diagram. Kalau tak cukup salah satu, dia tak akan berfungsi sebagai oscillator. Dia tak akan berfungsi sebagai oscillator. Alright. Yang kedua adalah dia punya oscillation frequency. Jadi oscillation frequency hanya perlu hafal lah formula. Hanya perlu hafal formula. Untuk RC phase shift, formulanya adalah 1/2 pi square root of 6. Square root ini hanya untuk 6 sahaja. R dan C tak perlu square root. Jadi ramai orang tersilap dekat sini sebab dia tengok square root, dia square root sampai belakang. Dia square root sampai belakang. Sedangkan square root hanyalah pada nilai 6. Jadi tak perlu tahulah macam mana dapat nilai frekuensi ni, derive apa-apa semua tu, kamu tak perlu tahulah pada tahap sekarang. Kamu cuma hanya perlu hafal sahaja formula. So make sure you got this right. Jadi apakah nilai RC? Apakah nilai RC yang nak kira untuk oscillation frequency? Nilai RC adalah nilai komponen dalam tank circuit. Nilai RC adalah nilai komponen dalam nilai tank circuit. So dalam tank circuit kita ada C1, C2, C3, R1, R2, R3. Jadi C1 adalah sama dengan C2, sama dengan C3. R1 sama dengan R2, sama dengan R3. So sebab tu dia ada RC. Jangan cari average ke apa ke, sebab nilai R1, R2 dan R3 adalah sama. So itu represents nilai R dalam calculation. C1, C2 dan C3 pun adalah sama. So itu represents nilai C dalam calculation. So yang ketiga, yang ketiga adalah principle of operation. Yang ketiga adalah principle of operation. Jadi untuk RC phase shift, untuk RC phase shift, apa yang digunakan pada amplifier adalah common emitter circuit. Common emitter amplifier circuit. Alright, so dia punya feedback network. So feedback network ni refers to feedback dan tank circuit. Feedback network tu merujuk kepada feedback path tu, laluan daripada output melalui tank circuit dan pergi kepada input amplifier tu. Itu kita panggil feedback network. Jadi untuk RC phase shift, dia ada 3 identical stages of RC network. Dia ada 3 identical stages of RC network. Ni lah yang saya cakap tadi tu. Ini satu pair. Ini satu pair. Ini pair yang kedua. Ini pair yang ketiga. So dia ada 3 identical RC network. 3 identical, sama. So apa yang dimasukkan dengan identical? Ni tadilah identical, sama. Value dia akan sama. So untuk RC phase shift, untuk RC phase shift, alright. So kita pergi balik dekat amplifier. So dia nyatakan dalam operation tu tadi, amplifier yang digunakan adalah common emitter. Common emitter atau CE amplifier. Apakah ciri-ciri output bagi common emitter amplifier? Apakah ciri-ciri bagi output daripada common emitter amplifier? Output daripada amplifier ni, output daripada amplifier akan ada 180 degrees phase shift. Output daripada amplifier ni akan ada 180 degrees phase shift. Jadi dalam Barkhausen criteria kata nombor 1, gain dia mesti equal to 1 dan
phase shift dia mesti 0 degrees ataupun 360 degrees. Okey. Jadi sekarang ni apa yang berlaku adalah amplifier ni bagi 180 degree phase shift. Sebabnya common emitter amplifier ni adalah jenis inverting. Ya. Common emitter amplifier ni adalah jenis inverting. So kalau dia jenis inverting, maksudnya akan berlaku 180 darjah phase shift. Ya, akan berlaku 180 darjah phase shift. Alright. So bila berlaku 180 darjah phase shift, kita tahu another 180 degrees kena datang daripada tank, circuit dan feedback. Alright. Sebab apa yang berlaku kat sini adalah output daripada amplifier, dalam bentuk macam ni. Ya, dalam bentuk macam ni. Alright. Noise daripada RC ni tadi hantar kepada amplifier dalam bentuk ini. Ya, dalam bentuk ini. Positif, negatif. Tapi keluar daripada amplifier negatif, positif. Okey. Melalui feedback, yang dihantar ke tank circuit adalah yang ini. Okey, yang dihantar ke tank circuit adalah yang ini. So tank circuit ni check tengok, ini lain ni, tak sepatutnya bentuk seperti ini sebab yang dia nak kena hantar ke amplifier ni semula mesti dalam bentuk yang ini. Okey, mesti dalam bentuk yang ini. So apa yang tank circuit ni buat? Alright, tank circuit ni dia akan bagi another 180 degrees phase shift. Okay, dia akan bagi another 180 degrees phase shift. Kalau yang ini kena phase shift 180 degrees, so dia akan keluar balik. Okay, dia akan keluar balik dalam bentuk positif, negatif. Okay, so kita ada total phase shift 180. So kita ada total phase shift 360. So 360 adalah memenuhi syarat Barkhausen, iaitu sama ada kosong atau 360. Alright, so jadi proses oscillation tu akan berterusan lah. So tank circuit ni dia dah betulkan phase shift tadi, dah kembali semula kepada asal, so dia hantar kepada amplifier. So amplifier akan amplify semula, terbalikkan balik, lepas tu tank circuit ni 3 RC network ni akan pusingkan dia balik bagi betul, hantar balik ke amplifier. Sebab apa dia asyik terbalik saja? Sebab ini adalah common emitter amplifier, memang behavior dia adalah inverting. Jadi apa yang keluar daripada common emitter amplifier akan ada 180 degrees phase shift. Ya, kalau secara teknikalnya kita kata 180 degrees phase shift. Okay, kalau bahasa sembang-sembang, bahasa pasarnya, kita kata waveform tu akan terbalik lah. Ya, kalau asalnya dia macam ni, bila keluar dia jadi terbalik. Okey, jadi secara umum 180 darjah phase shift ni, okey, sebenarnya dibahagikan kepada 3 ni lah. Jadi RC R1 C1 ni dia buat 60 darjah, R2 C2 ni dia buat 60 darjah, R3 C3 ni dia buat 60 darjah. Jadi ini adalah condition yang mana kita consider ideal condition lah. Jadi ketiga-tiga pasang ni dia akan bahagikan tugas masing-masing. Okey, aku dah buat 60, kau buat lagi 60, engkau buat lagi 60. So dapat total 180. Right? So konsep untuk oscillator ni macam tu lah. Ya? Konsep untuk oscillator tu macam tu. Jadi nombor 1, kena identify dalam circuit mesti ada tank, ya, mesti ada amplifier, mesti ada tank, mesti ada feedback. Nombor 1 kena check ada tak 3 benda ni. Alright. So nombor 2 kena tahu untuk 3 litar ini bergabung dan menjalankan fungsi oscillator, dia mesti memenuhi Barkhausen criteria. Okay, dia mesti memenuhi Barkhausen criteria. Jadi Barkhausen criteria kata nombor 1, gain, okay, gain of the amplifier mesti equal to 1. Ya, mesti equal to 1. Kecuali semasa permulaan operasi. So kalau permulaan operasi dia ada noise sahaja,
So noise itu perlu diamplifykan kepada size ataupun kepada nilai yang boleh dikesan, ya, yang boleh kita detect. Okay, then only amplifier itu akan adjust balik dia punya gain menjadi 1. Okay, so amplifier pula kita kena tahu dia jenis inverting ke atau non-inverting. Kalau dia jenis inverting, apa yang berlaku adalah output of the amplifier tu akan ada 180 degrees phase shift. Jadi kalau ada 180 degree phase shift, syarat Barkhausen yang kedua dah tak penuhi dah. Ya, dah tak dipenuhi. Jadi apa yang dia perlu buat untuk terus beroperasi sebagai oscillator, kena tambah lagi phase shift sebanyak 180 darjah lagi. Jadi siapa yang nak buat additional 180 degrees tu, itu akan dibuat oleh tank circuit. Ya, itu akan dibuat oleh tank circuit. Jadi tank circuit ni akan tengok adakah phase of the output signal itu sebelum dihantar ke input sama seperti phase yang previous yang dihantar ke input. So dia kena sama, ya, dia kena sama. So previously kalau dihantar macam ni, yang ini pun kena sama. Alright. So bila 180 degrees berlaku di amplifier, another 180 degrees berlaku di tank circuit, so kita dapat total phase shift of 360. So kalau phase shift dia adalah 360, dia dah pun memenuhi syarat Barkhausen yang kedua. Jadi proses of oscillation ini akan berterusan lah, akan berlaku. Jadi berapakah frekuensi hasil daripada litar oscillator ini? Okey, berapakah frekuensi hasil daripada litar oscillator ini? So kita boleh kira guna formula ni lah, ya, 1/2 pi square root of 6 kali dengan R kali dengan C. So R dan C ni jangan pergi ambil nilai R amplifier, ya. R dan C ini adalah nilai RC pada tank circuit, ya, pada tank circuit. Alright. Jadi untuk jenis-jenis litar oscillator yang lain, konsep dia pun sama, ya, konsep dia pun sama. So identify yang mana satu amplifier, yang mana satu tank circuit, yang mana satu feedback. So ada 3 perkara ni baru kita boleh tengok dia punya operation. Ya, baru kita tengok dia punya operation. Daripada operation, kita boleh dapatkan berapakah frekuensi output yang akan terhasil. Ya, yang akan terhasil. Alright. So untuk hari ini saya akan stop di sini. Ya, saya akan stop dekat RC phase shift oscillator. So hari Jumaat kita sambung kelas teori pukul 8, ya. Pukul 8 pagi kita sambung kelas teori. Untuk the rest of LC type dan juga crystal oscillator. Alright, so sampai crystal tu kita dah habislah, ya, kita dah habis chapter 2. Jadi on Friday kita tengok example of calculation, soalan calculation nanti macam mana. Alright. Okey, saya stop dekat sini. Kita jumpa lagi hari Jumaat dan minggu ni tak ada lab, ya. Minggu ni tak ada lab, kita akan proceed dengan teori. Nanti lab yang ketiga saya akan maklumkan bila kita akan buat lab yang chapter 3, ya. Itu lab yang kedua daripada chapter 3. Okay? Alright. So terima kasih. Okey. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Puan. 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 Okay. Welcome. Terima kasih Puan. Sama-sama.